Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Badariah binti Wan Setapa dari SMK Sungai Nibung, Pulau Pinang. Hari ini saya akan berkongsi ilmu bersama pelajar-pelajar tentang tajuk perkongsian. Di kesempatan ini juga, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPN Pulau Pinang kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu bersama pelajar-pelajar SPM Prinsip Perakaunan 2021. Sepanjang video yang akan ditayangkan selepas ini, saya berharap semua pelajar dapat memberi tumpuan dan sekiranya terdapat sebarang persoalan, anda bolehlah mengemukakan soalan tersebut pada ruangan komen. Perkongsian merupakan satu entiti perniagaan yang bermotifkan keuntungan. Pemilik perkongsian adalah antara 2 hingga 20 orang pekongsi. Setiap pekongsi akan berkongsi modal, berkongsi kemahiran, berkongsi pengalaman dan berkongsi minat. Perkongsian menanggung liability tidak terhad. Dalam tajuk perkongsian pada hari ini, saya akan menekankan 2 perkara. Yang pertama adalah akaun pengasingan untung rugi dan yang kedua adalah akaun semasa. Sebagaimana yang kita tahu, untuk penyediaan akaun pengasingan untung rugi, kita perlu rekodkan 5 perkara penting. Yang pertama adalah untung bersih. Yang kedua adalah faedah atas ambilan. Yang ketiga, faedah atas modal. Keempat, gaji ataupun bonus ataupun allowance. Dan yang kelima adalah kongsi untung ataupun kongsi rugi yang perlu direkodkan sebagai akaun semasa. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengiraan faedah atas ambilan. Formula untuk pengiraan faedah atas ambilan adalah ambilan perlu didarabkan dengan kadar faedah iaitu peratus dan perlu didarabkan dengan tempoh. Contoh 1. Maklumat diambil dari buku perniagaan pada 31 Disember 2021. Perjanjian perkongsian telah menetapkan bahawa ambilan dikenakan faedah 5% setahun. Ambilan barang niaga oleh Adila sebanyak RM3,000 pada bulan September 2021. Jika kita melihat kepada ambilan Adila tadi, Adila telah membuat ambilan sebanyak RM3,000 pada bulan September. Perakaunan berakhir pada 31 Disember 2021. Ini bermaksud Adila telah membuat ambilan selama 4 bulan, iaitu bermula dari September, Oktober, November dan Disember. Pengiraannya adalah jumlah ambilan RM3,000 perlu didarabkan dengan kadar yang diberikan adalah 5% dan didarabkan dengan tempoh iaitu 4/12 dan kita akan mendapat faedah atas ambilan bagi Adila adalah RM50. Seterusnya, kita lihat pula catatan dalam jurnal am untuk merekod faedah atas ambilan. Akaun semasa akan didebitkan manakala akaun pengasingan untung rugi akan dikreditkan. Ini adalah kerana faedah atas ambilan merupakan hasil kepada perkongsian. Faedah atas ambilan akan ditambah di dalam akaun pengasingan untung rugi. Namun begitu, ambilan tidak digalakkan kerana akan mengurangkan aset
perkongsian. Okey, jika kita lihat kepada contoh yang pertama tadi, ia lebih mudah di mana tempoh perakaunannya berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Kita lihat kepada contoh yang kedua. Perkongsian SG Nibong menutup akaun pada setiap 30 September dan telah menetapkan 4% faedah atas ambilan setahun. Berikut merupakan jumlah ambilan setiap perkongsi. Hitung faedah atas ambilan setiap perkongsi. Bagi perkongsi Siti, ambilan telah dibuat pada 1 Mac 2021 berjumlah RM1,200, manakala perkongsi Ganesh telah membuat ambilan pada 1 Mei 2021 berjumlah RM1,500. Untuk menghitung faedah atas ambilan perkongsi Siti, Siti telah membuat ambilan pada 1 Mac dan perakaunan telah berakhir pada 30 September. Ini bermaksud Siti telah membuat ambilan selama 7 bulan. Untuk pengiraan faedah atas ambilan bagi Siti, RM1,200 didarabkan dengan 4% kadar faedah yang telah ditetapkan dan didarabkan dengan 7/12. Faedah atas ambilan yang dikenakan kepada Siti berjumlah RM28. Perkongsi Ganesh pula telah membuat ambilan pada 1 Mei 2021 berjumlah RM1,500 dan perakaunannya berakhir pada 30 September 2021. Untuk pengiraan faedah atas ambilan bagi Ganesh, RM1,500 perlu didarabkan dengan 4% dan didarabkan dengan 5/12 berjumlah RM25. Faedah atas ambilan Siti RM28 perlu ditambahkan dengan faedah atas ambilan Ganesh RM25 berjumlah RM53 perlu direkodkan dalam akaun pengasingan untung rugi. Setelah beberapa contoh dan penerangan diberikan, tibalah masanya kita menguji minda. Saya sediakan satu soalan pengukuhan supaya pelajar-pelajar yang menonton video ini dapat menguji sama ada anda memahami ataupun tidak penerangan yang telah dibuat sebentar tadi. Saya berharap pelajar-pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dan kita akan bincangkan jawapan sebentar lagi. Satu peringatan mesra daripada saya. Semasa menghitung faedah atas ambilan, pastikan anda mengira tempoh dengan betul. Kita pergi kepada jawapan. Kita lihat kepada soalan. Ikatan Perjanjian Perkongsian menetapkan faedah ambilan 6% setahun. Kita lihat kepada ambilan. Bagi Wasim, ambilan dibuat pada 1 November. 1 November bermaksud bulan November akan dikira daripada November sehingga Ogos. Kita akan dapat 10/12, iaitu selama 10 bulan. Bagi perkongsi Habib, ambilan dibuat pada 31 Disember. 31 Disember. Disember tidak dikira dan kita akan mula pada Januari sehingga Ogos. Kita akan dapat dekat sini 8 bulan per 12 untuk tempoh setahun. Disebabkan dalam imbangan duga perniagaan ini telah menutup akaunnya pada 31 Ogos setiap tahun. Untuk mengira faedah atas ambilan,
Jumlah ambilan bagi Wasim RM800 didarabkan 600 didarabkan 10/12. Bagi perkongsi Habib, RM1750 didarabkan 600 didarabkan 8/12. Okey, untuk Wasim, kita akan dapat RM40. Manakala Habib, kita akan dapat RM70. Seterusnya, kita masuk kepada pengiraan untuk faedah atas modal. Bagi rumus pengiraan faedah atas modal, jumlah modal yang dilaburkan perlu didarabkan dengan kadar dan didarabkan dengan tempoh. Modal merupakan sumbangan perkongsi kepada perkongsian. Setiap sumbangan yang disumbangkan oleh perkongsi akan dibayar faedah. Faedah atas modal merupakan belanja kepada perkongsian dan ia akan ditolak dalam akaun pengasingan untung rugi. Seterusnya, kita lihat pula kepada contoh 2. Pada 1 Januari 2021, akaun modal Dayang dan Anas mempunyai baki seperti berikut. Dayang RM40,000, Anas RM20,000. Pada 1 Oktober 2021, Anas mendepositkan tunai dalam bank sebagai modal tambahannya sebanyak RM10,000 dalam perkongsian. Faedah atas modal 5% setahun. A. Kira faedah atas modal bagi setiap perkongsi. B. Tunjukkan catatan dalam jurnal am. Untuk pengiraan faedah atas modal bagi perkongsi Dayang, RM40,000 didarabkan dengan 5% dan didarabkan 12/12 untuk tempoh 1 tahun berjumlah RM2,000. Bagi faedah atas modal perkongsi Anas, RM20,000 didarabkan dengan 5% dan didarabkan dengan 12/12 ditambah dengan RM10,000 modal tambahan didarabkan 5% dan didarabkan dengan 3/12 berjumlah RM1125. Soalan B memerlukan calon menunjukkan catatan dalam jurnal am. Akaun pengasingan untung rugi akan didebitkan berjumlah RM3125 dan akaun semasa akan dikreditkan berjumlah RM3125 untuk merekodkan faedah atas modal. Satu nota penting yang pelajar perlu tahu adalah akaun semasa bertambah di sebelah kredit. Perkara kedua yang perlu ditolak dalam akaun pengasingan untung rugi adalah gaji atau bonus atau elang. Ia merupakan hasil kepada perkongsi dan belanja kepada perkongsian. Gaji akan dibayar kepada perkongsi yang aktif. Dalam akaun pengasingan untung rugi, jumlah gaji atau bonus
atau allowance yang sepatutnya diterima perlu direkodkan. Kita lihat kepada contoh 3. Maklumat berikut diperoleh daripada perkongsian DQD pada 31 Disember 2021. Pekongsi Daniel dan Kasih masing-masing menerima gaji RM1,000 sebulan, manakala pekongsi Dani menerima gaji RM4,500 setiap suku tahun. Berapakah jumlah gaji yang perlu direkodkan dalam akaun pengasingan untung rugi? Jumlah gaji pekongsi yang perlu direkodkan dalam akaun pengasingan untung rugi adalah sebanyak RM42,000, di mana pekongsi Daniel dan Kasih masing-masing menerima RM1,000 sebulan, perlu didarabkan dengan 12 bulan berjumlah RM12,000 setiap pekongsi. Manakala pekongsi Dani pula menerima RM4,500 setiap suku tahun dan perlu didarabkan dengan 4 berjumlah RM18,000. Secara keseluruhan, jumlah yang perlu direkodkan dalam akaun pengasingan untung rugi adalah sebanyak RM42,000. Setelah mengambil kira 3 perkara yang dibincangkan sebentar tadi, barulah kongsi untung dan kongsi rugi dapat ditentukan. 3 perkara yang telah dibincangkan adalah faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji atau bonus atau allowance pekongsi. Sekiranya tiada ikatan perjanjian perkongsian dibuat, keuntungan ataupun kerugian hendaklah dibahagikan sama rata dan pinjaman dikenakan faedah 8%. Ini mematuhi Akta Perkongsian 1961. Kongsi untung dan kongsi rugi mempunyai 3 kaedah pembahagian untung rugi. Yang pertama adalah kaedah pembahagian sama rata. Yang kedua, kaedah nisbah baki modal awal. Dan yang ketiga adalah kaedah nisbah tetap. Untuk merekod kongsi untung, akaun pengasingan untung rugi perlu didebitkan, manakala akaun semasa perlu dikreditkan. Kita lihat kepada contoh 4. Dina dan Nurin berkongsi untung dan rugi mengikut nisbah 3:2. Berikut adalah perjanjian perkongsian yang telah dipersetujui perkongsian Dinu. Pertama, faedah atas modal 5% setahun. Kedua, gaji bulanan Dina RM1,000, manakala Nurin menerima allowance RM2,000 setahun. Faedah sebanyak 4% setahun dikenakan atas ambilan pekongsi. Maklumat berikut dipetik dari buku perkongsian Dinu berkaitan modal dan juga ambilan. Untung bersih bagi tahun berakhir 28 Februari 2022 ialah RM24,600. Untuk menghitung kongsi untung atau kongsi rugi, untung bersih RM24,600 perlu ditambahkan dengan faedah atas ambilan RM190, ditolakkan dengan faedah atas modal RM5,000 dan ditolakkan dengan gaji atau allowance atau bonus berjumlah RM14,000. Terdapat lebihan sebanyak 5,790. Lebihan ini merupakan kongsi untung antara Dina dan Nurin
mengikut nisbah yang telah ditetapkan adalah 3:2. Dina memperolehi kongsi untung sebanyak RM3474, manakala Nurin menerima kongsi untung sebanyak 2316. Saya sediakan satu lagi latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman anda dalam mendengar segala penerangan sebentar tadi. Saya mengharapkan kerjasama semua pelajar untuk mencuba dan menjawab soalan ini dengan sebaiknya. Kita akan bincangkan jawapan sebentar lagi. Kita lihat kepada soalan. Ikatan Perjanjian Perkongsian mereka telah menetapkan seperti berikut. Untung dan rugi dibahagikan mengikut nisbah modal. Okey, kita pergi kepada modal. Bagi Yunus RM60,000 kita keluarkan 6 dan bagi Muin RM40,000 kita keluarkan 4. Okey, untuk 6 kita boleh kecilkan lagi kepada 3 dan 4 kita kecilkan kepada 2. Jadi kat sini kita akan dapat 3:2. Seterusnya kita lihat faedah atas modal 5% setahun. Okey, kita buat pengiraan satu persatu untuk pengiraan faedah atas modal bagi Yunus. Yunus telah mengeluarkan modal RM60,000, didarabkan 5%, didarabkan 12/12 berjumlah RM3,000. Manakala Muin telah mengeluarkan modal RM40,000, didarabkan 5%, didarabkan 12/12 untuk tempoh setahun berjumlah RM2,000. Secara keseluruhan, faedah atas modal untuk berkongsi adalah RM5,000. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Faedah atas ambilan 4% setahun. Ambilan Yunus telah membuat ambilan 2,500, manakala Muin telah membuat ambilan sebanyak RM1,000. Okey. Jadi Yunus telah membuat ambilan RM2,500 didarabkan 4%, didarabkan 12/12 RM100. Manakala Muin telah membuat ambilan sebanyak 1,000 didarabkan 4%, didarabkan 12/12 berjumlah RM40. Secara keseluruhan, faedah atas ambilan berjumlah RM140. Seterusnya, kita lihat kepada gaji Yunus. Gaji Yunus diberikan RM1,200 sebulan. Okey. Jadi 1,200 sebulan untuk gaji Yunus. RM1,200 perlu didarabkan dengan 12 untuk tempoh setahun berjumlah RM14,400. Seterusnya barulah kita boleh kira untuk kongsi untung dan kongsi rugi. Okey, untuk untung bersih seperti mana soalan, 45,960. Okey, RM 45,960 ditambahkan dengan faedah atas ambilan. Okey, RM 140 ditolakkan dengan faedah atas modal. RM 5,000 ditolakkan dengan jumlah gaji RM 14,400. Jadi jumlah yang boleh dikongsikan di sini adalah sebanyak 26,700. Okey, seperti mana yang telah kita kira untuk nisbah bagi Yunus.
3/5 darab RM26,700. Okey, untuk berkongsi muin 2/5 darab RM26,700. Kongsi untung bagi Yunus berjumlah RM16,020, manakala bagi Muin berjumlah RM10,680. Dalam tajuk perkongsian, penyediaan akaun pengasingan untung rugi dan akaun semasa adalah penting, di mana pelajar perlu mengira berapakah kongsi untung dan kongsi rugi yang diperolehi oleh setiap pekongsi. Selain itu, untuk akaun semasa, ia merupakan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. Akaun pengasingan untung rugi boleh disediakan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk T dan bentuk yang kedua adalah bentuk penyata. Namun begitu, pelajar digalakkan menyediakan akaun pengasingan untung rugi dalam bentuk penyata. Nota penting dalam penyediaan akaun pengasingan untung rugi melibatkan 9 perkara. 6 perkara di sebelah debit melibatkan rugi bersih, faedah atas modal, gaji, allowance, bonus dan akaun semasa. 3 perkara yang terlibat di sebelah kredit adalah untung bersih, faedah atas ambilan dan akaun semasa. Berikut merupakan akaun pengasingan untung rugi bentuk penyata. Bermula dengan catatan untung bersih atau rugi bersih, ditambahkan dengan faedah atas ambilan, ditolak dengan faedah atas modal, ditolak dengan gaji atau bonus atau allowance dan akan memperolehi lebihan atau kurangan. Setiap pekongsi akan diagihkan kongsi untung atau kongsi rugi ke dalam akaun semasa. Contoh 5 diambil daripada latihan pengukuhan, tetapi soalan memerlukan calon menyediakan akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021 dan akaun semasa pekongsi bentuk berwangan. Jawapannya adalah seperti berikut. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021 bermula dengan untung bersih RM45,960 ditambahkan dengan jumlah faedah atas ambilan RM140 ditolak dengan faedah atas modal RM5,000 ditolak dengan gaji RM14,400. Kongsi untung antara pekongsi Yunus dan pekongsi Muin berjumlah RM26,700. Pekongsi Yunus menerima 3/5 daripada keuntungan dan pekongsi Muin menerima 2/5 daripada keuntungan mengikut nisbah modal. Selepas menyediakan akaun pengasingan untung rugi, akaun semasa perlu disediakan. Akaun semasa merupakan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi dan perkongsian. Butiran dalam akaun pengasingan untung rugi juga akan dipindahkan ke dalam akaun semasa pekongsi.
4 langkah menyedia akaun semasa. Pertama, menulis baki sebelah debit atau sebelah kredit. Yang kedua, mengepos sebelah debit akaun pengasingan untung rugi ke sebelah kredit akaun semasa dan sebaliknya. Ketiga, merekod faedah atas pinjaman. Dan yang keempat, merekod agihan daripada akaun pengasingan untung rugi. Dalam penyediaan akaun semasa sebentar tadi, faedah atas pinjaman perlu direkodkan. Pengiraan untuk faedah atas pinjaman adalah jumlah pinjaman didarabkan dengan kadar iaitu peratus dan didarabkan dengan tempoh. Faedah atas pinjaman belum bayar perlu direkodkan dalam akaun semasa perkongsi kerana ia merupakan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian, manakala faedah atas pinjaman akan direkodkan dalam akaun untung rugi sebagai belanja. Contoh 6. Pinjaman daripada salah seorang perkongsi pada 1 Ogos 2021 berjumlah RM20,000 telah dikenakan faedah 6% setahun. Tempoh perakaunan perkongsian berakhir pada 30 April 2022. Anda dikehendaki menghitung faedah atas pinjaman. Jika kita lihat kepada tempoh, pinjaman diberikan pada 1 Ogos dan tempoh perakaunan berakhir 30 April. Ini menunjukkan faedah atas pinjaman selama 9 bulan. RM20,000 darab 6% darab 9/12. Jumlah faedah atas pinjaman adalah RM900. Berikut merupakan format akaun semasa. Di sebelah debit akaun semasa perlu direkodkan baki BB sekiranya akaun semasa perkongsi berbaki debit, ambilan, faedah atas ambilan dan akaun pengasingan untung rugi. Untuk kongsi rugi, di sebelah kredit akaun semasa perlu direkodkan baki BB, faedah atas modal, gaji belum bayar, bonus belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar dan akaun pengasingan untung rugi untuk kongsi untung. Akaun semasa perkongsi ditutup seperti biasa untuk mendapatkan baki HB dan baki BB. Contoh 7 merupakan contoh yang terakhir untuk sesi kali ini. Di sini, saya telah mengambil semula contoh 5 di mana kita perlu menyediakan akaun semasa perkongsi bentuk beruangan. Saya minta pelajar untuk menumpukan kepada baki akaun semasa pada 1 Julai 2020 bagi perkongsi Yunus akaun semasa berbaki debit RM600 manakala perkongsi Muin akaun semasanya berbaki kredit RM8,400. Setelah baki debit bagi perkongsi Yunus telah direkodkan dan baki kredit bagi perkongsi Muin direkodkan, butir yang terdapat di dalam akaun pengasingan untung rugi perlu dipuskan ke akaun semasa. Jika anda lihat kepada setiap anak panah tersebut, hanya gaji sahaja mempunyai jumlah yang berbeza, di mana dalam akaun semasa, di sebelah kredit, gaji yang direkodkan adalah gaji belum bayar.
berjumlah RM10,400. Latihan uji minda ini disediakan untuk menguji secara keseluruhan tajuk perkongsian seperti mana yang telah dibincangkan sebentar tadi. Saya berharap semua yang hadir pada hari ini dapat menjawab soalan dengan teliti dan mencuba sebaik mungkin di dalam SPM nanti. Saya akan bincangkan jawapan ini sebentar lagi. Untuk jawapan seterusnya, kita lihat kepada soalan. Okey, modal bagi Sumi RM100,000 dan juga Faizal RM40,000. Faedah atas modal dikenakan 5% setahun. Okay. Yang kedua, gaji bulanan Sumi adalah 700 dan Faizal adalah 500. Bermakna 700 perlu didarabkan dengan 12, begitu juga dengan Faizal perlu didarabkan dengan 12 untuk tempoh 1 tahun. Poin yang ketiga, ambilan oleh pekongsi dikenakan faedah 3% setahun. Ambilan di sini, Sumi telah membuat ambilan RM2,500 manakala Faizal telah membuat ambilan sebanyak 3,000. Untung atau rugi dibahagikan sama rata. Okay, untuk pelarasan berikut belum diambil kira. Faedah atas pinjaman 640 belum dijelaskan. Faizal telah membuat ambilan RM3,000 pada 30 Jun 2021. Okey, kita bintangkan di sini untuk Faizal. 30 Jun berakhir 31 Disember bermaksud 6/12. Soalannya adalah, anda dikehendaki menyediakan penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 dan B. Akaun semasa perkongsi. Terlihat pula kepada pengiraan faedah atas modal. Sumi telah menyumbangkan RM100,000 didarabkan 5% didarabkan dengan 12/12 berjumlah RM5,000. Manakala Faizal pula telah menyumbangkan RM80,000 didarabkan 5% didarabkan 12/12 berjumlah RM4,000. Secara keseluruhan, faedah atas modal perkongsi berjumlah RM9,000. Seterusnya, pengiraan kepada gaji. Bagi Sumi, 700 didarabkan dengan 12 untuk tempoh 1 tahun, 8,400. Manakala Faizal pula didarabkan dengan 12 untuk tempoh 1 tahun, berjumlah RM6,000. Secara keseluruhan, jumlah gaji pada tahun tersebut RM14,400. Seterusnya, pengiraan kepada faedah atas ambilan. Sumi telah membuat ambilan RM2,500 didarabkan 3% didarabkan 12/12 berjumlah RM75 untuk tempoh setahun. Manakala Faizal telah membuat ambilan pada 30 Jun bermaksud 6 bulan. 6/12 berjumlah 45. Jumlah keseluruhan faedah atas ambilan RM120. Seterusnya, kita akan poskan semua pengiraan tadi ke dalam akaun pengasingan untung rugi bentuk penyata. Untung bersih di dalam soalan adalah 72,400. Perlu ditambahkan dengan faedah atas ambilan 120 berjumlah 72,400
520. Seterusnya perlu ditolakkan dengan faedah atas modal sebanyak 9,000 dan juga gaji secara keseluruhan yang sepatutnya dibayar 14,400. Jumlahnya adalah 23,400 perlu ditolakkan daripada jumlah yang ada di bahagian atas ni. So, bila kita tolak, kita akan dapat lebihan di sini 49,120. Bermaksud untung kerana kita telah memperolehi dalam bentuk positif. Okey, untuk bahagikan kongsi untung sama rata, RM 49,120 darab 1/2 disebabkan sama rata. Okey, 1/2. Jadi, setiap pekongsi memperolehi keuntungan 24,560 dan kita akan tolak pada jumlah yang sama 49,120 dan kita akan mengakhiri akaun pengasingan kita dengan kosong. Okey, kita pergi kepada akaun semasa. Sebagaimana yang saya dah terangkan sebelum ini, untuk penyediaan akaun semasa, kita akan postkan semua yang ada di bahagian akaun pengasingan ke akaun semasa. Tetapi untuk akaun semasa, terdapat dua perkara yang berbeza daripada akaun pengasingan untung rugi. Di mana di sini saya telah meletakkan warna merah di sebelah debit ambilan dan di sebelah kredit adalah faedah atas pinjaman yang perlu dikira. Sebelum kita merekodkan akaun semasa, pastikan kita rekodkan dahulu baki BB. Kita tengok baki BB berbaki debit ataupun kredit. Okay, kita lihat semula kepada soalan. Kalau kita lihat kat sini, untuk akaun semasa, Sumi berbaki kredit, manakala Faizal berbaki debit. Okay, kita akan masukkan baki akaun semasa setiap pekongsi. Sumi sebelah kredit 5,800, manakala Faizal sebelah debit 3,300. Faedah atas modal kita akan masukkan seperti mana yang telah dikira sebelum ini. Okey, 5,000 bagi Sumi, 4,000 bagi Faizal. Okey, seterusnya gaji. Gaji dan faedah atas pinjaman kita akan masukkan yang belum bayar sahaja. Okey, gaji untuk Sumi telah dibayar sebanyak 700. Jadi, gaji yang sepatutnya direkodkan di sini yang masih belum bayar adalah 7,700. Dan bagi Faizal secara keseluruhan gaji 6,000. Faedah atas pinjaman bagi Sumi 640. Okey. Akaun semasa yang telah dikira pada akaun pengasingan akan dihantar ke akaun semasa 24560 24560. Seterusnya kita akan masukkan ambilan dan faedah atas ambilan. Okey, ambilan bagi Sumi 2,500, manakala ambilan bagi Faizal 3,000. Faedah atas ambilan kita masukkan semula 75 dan 45. Okey, saya akan tunjukkan untuk menutup akaun semasa, kita mesti rekodkan pada kawasan imbangan ini jumlah yang paling besar.
Okey, di sini kita akan memperolehi imbangan 42,560. 42,560 dan kita akan dapat baki di sini 41,125. Seterusnya kita rekodkan untuk Faizal 3,4,5,60. 3,4,5,60 kurangan di sini 2,8,215 dan akan dihantar sebagai baki BB. Okey, 4,1,125 dan 2,8,215. Okey, pelajar, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Saya berharap segala ilmu yang dikongsikan ini dapat digunakan di dalam SPM nanti. Good luck untuk semua calon SPM. Assalamualaikum.